Boleh kita tanya satu dua soalan ya? Okey. Yang pertama serius sikit. Okey. Apa dia 80% ni anak-anak muda. Apa nasihat Flynn kepada mereka? Okay. Anak muda mula-mula dia tak suka dengan nasihat. Kan? Saya tahu pasal saya ada 2 anak muda. Saya nasihat sampai pagi pun dia tak buat apa-apa. Tapi anak muda suka melihat dan membuat fikiran mereka sendiri. Dan mereka melihat akhlak ataupun attitude atau tingkah laku orang yang mereka akan ambil sebagai hero mereka. Betul tak orang muda? Pasal the most powerful teacher is actually not ceramah, not apa. Bila kita tengok orang buat baik, bila kita tengok orang tu, Datuk Seri, saya kat sini pasal Datuk Seri sebenarnya. Betul. Datuk Seri saya tanya member PKR, saya seorang pun tak kenal. Saya macam baru sekarang ni baru nak kenal lah. Tapi sebelum saya tak kenal. Tapi pasal apa yang Datuk Seri lalui dalam hidup Datuk Seri, saya tanya diri saya, sanggup tak saya buat? Saya tak boleh jawab. Saya rasa tak mungkin saya boleh buat. Above and beyond. It's commitment, it's belief yang keadilan patut ditegakkan no matter what. That's to me adalah inspirational. Bagi saya memberi inspirasi. Dan saya bercakap, kalau lah orang tua ni boleh buat, takkan aku tak boleh buat. Sama macam bila saya pergi Gaza, ada seorang ustazah tua tu. Masa nak pergi tu, kalau ustazah ni boleh lari, aku boleh lari kot. Tapi kita mengambil inspirasi daripada tindakan orang. Dan saya rasa orang muda lebih dekat kepada benda. Sebab tu media sangat powerful dengan orang muda. Bila kita melihat cerita ataupun sesuatu media yang membuat kita sedar, kita akan bertindak. Pasal experiential learning yang kita dapat daripada memerhatikan seseorang tu adalah sangat penting. Terima kasih. Dia ini tepat ya. Kalau kita yang mengikuti pahaman Islam ya, bukan kuliah, bukan leteran. Kadang orang tua ni suka meleter. Tetapi kita kena pandu kepada apa yang pernah diungkap, disebut dalam firman Allah SWT. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, bahawa pada Rasulullah itu model yang terbaik, contoh terbaik, manusia terulung dan terbaik. Kerana apa? Kerana tingkah lakunya, pengucapannya, pengajarannya dan tingkah lakunya. Jadi saya ucap terima kasih. Cuma ada satu lagi soalan. Aflin sebut keadilan, dan saya dari segi akan bantu dari segi media ya, sedaya upaya ya. Tapi saya nak tanya umpamanya, apa pandangan saudara Aflin? Saya kalau majlis keadilan ni Datuk Yang Amat Berhormat tak ada boleh tengok style saya. Nama saya Anwar, Pakcik Anwar ke, Abang Anwar ke, okey. Jadi saya jangan kata saya tahu dia Datuk. Tapi macam saudara Amir dia tahu saya punya pendirian dalam majlis. Kalau majlis rasmi di parlimen itu tak apalah ya. Jadi kita ini dia satu lagi ciri dalam keadilan ni. Kalau tidak kita letak jurang jauh sangat. Sebab saya selalu ingat di studi kubur tu dia tak sebut Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada kan. Jadi itu ingat. Tapi yang saya nak minta pandangan Saudara Aflin, apa kalau dah ikuti perkembangan parti politik, seni, budaya, filem tu tentunya, apa pandangan atau gagasan tu, nasihat untuk melonjakkan semangat atau untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, terutama kerana muda. Kerana saya rasa Malaysia ini dengan ciri penduduknya dan undi 18 ni ya, tak usah pedulilah Tan Sri Muhyiddin dengan PN. Tanya saya, it's a matter of time. Undi 18 insya-Allah tetap terlaksana. Ya.
Jadi untuk itu apa usul atau cadangan sebagai seorang pemerhati, kerana dia walaupun tidak aktif dalam politik tapi dia perhati. Sudah perhati apa dia yang boleh memberikan lonjakan semangat atau panduan kepada kami. Okey, saya rasa pandemik ni sangat menyedarkan ramai orang. Banyak yang sedar yang sebenarnya ada satu ketika dulu bolehlah kita tutup sebelah mata. Ada ketika tu mungkin yang bisnes dia okey-okey, dia orang okey, teruskan saja. Bila tiba ketika pandemik ni, baru betul saya cakap bagi diri saya lah saya sedar yang tiba-tiba saya ingat saya ada dalam industri yang dia orang panggil apa, kalis permasalahan kewangan, di mana kalau saya tak boleh keluar TV, saya boleh je buat show. Saya buat macam ni, saya duduk di atas pentas, borak-borak, dah ada duit sikit. Dan kalau susah sangatlah, pergilah basking kat luar Central Market tu, adalah duit sikit. Boleh saja kita buat duit. Tapi tiba-tiba sampai di satu ketika, saya duduk dalam keadaan di mana langsung tak boleh buat apa-apa. So saya macam, saya ada perbualan di dalam diri saya dengan Allah SWT yang saya cuba real, kenapa kita kena benda ni. Kerana saya mungkin pada jangka masa yang sangat panjang terlalu selesa. Dan saya rasa macam, kita accept je lah government yang ada. Kita accept je apa yang ada, jalan je terus. Tapi persoalan yang berada dalam diri kita itu adalah sebenarnya kita memaksa kita berubah, dia paksa kita. Kita dulu macam boleh, kalau dulu boleh lah, boleh tak, sekarang ni tak boleh. Apa yang kau buat sekarang ni tak boleh nak menampung keluarga kau. Kau kena berubah. Itu yang saya jadi pekebun. Lepas tu saya buka kebun. Pasal pada ketika itu orang beli sayur. Jadi saya buka kebun untuk sayur. Maknanya tak ada kena mengena dengan apa yang saya buat pun. Tapi saya kena shift. We had to go into action because the situation that yang dihadapi dengan kita tu telah membuat kita kena bangun dan beraksi. Apa yang kita lalui sekarang ni juga dengan kerajaan sekarang, pada pendapat saya, memaksa semua dan golongan muda sekali untuk bangun dan beraksi. Because apa yang diorang buat sekarang ni menyebabkan kita dah tak ada choice lagi. There's no more choice. We have to do something supaya kita semua dapat memperbaiki keadaan. So saya punya nasihat, dan kalau ada yang nak dengar di luar sana, adalah kita mesti bertindak sekarang. Masa untuk bertindak adalah sekarang. Sebab itu undi 18 tu sangat penting. Pasal anak-anak kita yang 18 tahun, dia pun dah start berbual. Tahap kecerdikan orang, kematangan orang yang macam saya ada dengar pun orang kata tak matang lah 18 ni, dah berbeza. Anak kita dah boleh handle handphone yang 4-5 tahun, 6 tahun. Kematangan mereka meningkat dari generasi ke generasi pasal mereka belajar lebih awal benda yang kita sudah tahu. Jadi masa untuk bertindak adalah sekarang. It's time for action. Untuk anak-anak muda, let's get into action. Kita buat kebaikan. Dan again, saya rasa cara untuk kita menjadi kuat adalah kita semua menunjukkan akhlak yang baik kepada orang. Tak payah orang nak cakap kita apa benda pun cakaplah. Saya kau punya Facebook ada kena hentam. Mesti ada. Dah start kan? Dah start dah. Memanglah. Tapi kita kena percaya yang apa yang kita buat ni adalah tindakan. That's why we're here, Datuk Seri. Tindakan. Okey, ada lagi beberapa program yang diatur oleh pihak penganjur. Jadi saya nak akhiri dengan menyatakan
rasa terharu dan kegembiraan. Dan Azizah pesan tu, suruh salam, betul-betul. Dia sangat-sangat terharu dan appreciate apa yang sudah lakukan. Jadi pihak keluarga besar keadilan, kami rasa malam ini juga satu detik sejarah yang penting dalam perjuangan kita. Dan kepada Saudara Farhan Fauzi dari Jawatankuasa AIC, ahli Angkatan Muda Keadilan Selangor dan cabang-cabang yang turut terlibat, saya lihat Ampang, Gombak, lagi Pandan, saya ucap terima kasih. Sini berikan, kalau lihat umpamanya kita cadang saja, sebut saja Aflin dan Ultimate datang, tengok gerakan di bawah itu, anak-anak bekerja, semua diatur, ya. Dan kita tidak ada upah kepada mereka. Dia datang sebagai volunteers untuk mengaturnya. Jadi saya ucap sangat terima kasih, dan juga kepada Hans Isaac yang telah pun aktif selama ini, dan semua yang hadir. Jadi saya kepada saudara saya Amiruddin yang mengemudi Selangor dan Gombak dalam keadaan mula-mula sedikit tercabar, tapi sekarang dapat nampak, lihat cukup mantap. Dan ini kita boleh rumuskan apa yang kedua-dua saudara kita sebutkan tadi. Ada wawasan yang jelas, keikhlasan yang terpancar dari hati nurani. Orang boleh komen positif atau maki hamun, tapi kita mesti meletakkan kita itu dalam etika dan akhlak yang mulia, ya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itu kita doakan Allah SWT, mudah-mudahan majlis ini diberkati menjadi satu lonjakan baru dalam perjuangan reformasi di negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada tetamu kehormat kita pada malam ni di atas sesi sebentar tadi. Okey, sekarang ni saya rasa band dah ready.